Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid tahun 5? Kita akan sambung pembelajaran kita melibatkan pecahan dalam operasi tolak. Okey, sebelum ni kita dah belajar juga tentang pecahan, bagaimana kita melibatkan operasi tolak. Pada hari ini kita akan teruskan pada penolakan yang seterusnya lah. Saya bagi satu contoh soalan. Katakan yang pertama, 3 tolak 1/2. Okey, kalau kita lihat dekat sini ialah 3 ni nombor bulat, iaitu nombor biasa. Tolak nombor pecahan 1/2. Macam mana kita nak selesaikan bila melibatkan nombor bulat ditolak dengan nombor pecahan? Okey, kalau saya ajar kamu, kamu lihat betul-betul 3 ni ada nombor bulat. Kalau kita menolak nombor seperti soalan nombor 1, kita lihat nombor bawah pihak lawan. Nombor lawan nombor pecahan, nombor bawah nombor pecahan ialah nombor 2. Nombor 2. Maka kita akan lukis 2. Terlebih dahulu kita lukis 1/2 ni supaya kita lebih faham. Okay, sebagai contoh saya lukis beginilah. Okay, katakan saya ada kek. Saya potong 2. Okay, kalau 1/2 kita lorik beginilah. Ni menunjukkan 1/2. Kalau 3 ni maksudnya ada 3 kek. Ada 3 kek. Ada 3 kek. Ada 3 kek. Okay. Ada 3 kek lah. Saya lukis macam tu lah lebih kurang. Maknanya 3 ni 3 kek. Kalau 1/2 maknanya 1 kek yang telah dibelah 2. Okey, bagaimana kita nak menolak dia? Okey, 3 kek ni kita lorik lah semua. Kita lorik semua. Okey. Maknanya nilai dia 1, 1, 1. Maknanya 3 kek ni 1 tambah 1 tambah 1, 3 lah. Bagaimana kita nak menolak dia? Sebenarnya kita ikut nilai bawah dia. Maknanya kita potong 2 juga. Macam tu. Bila kita potong 2, kalau kita lukis, kita tulis balik dalam nombor pecahan. Contoh 2 ni saya tulis 2. Ini 2/2 kan. Okey, 2/2. Ni nilai dia ialah 2/2. Dia dah tak jadi 1 lah sebab dah belah kan. Bila dah belah 2/2. 2 lorik daripada 2 bahagian. Itu maksud dia. Kan? Tolak 1/2. 1/2. Jadi bawah dah sama kan. Okey, bila bawah dah sama baru boleh tolak. Kan, baru boleh tolak. Maka 2 tolak 1, 1 lah per 2. Okey, ni 2 ni kita tulis sebelah. Jadi nombor bercampur. Jadi nombor bercampur lah. Macam tu. Itulah cara bagaimana kita nak menyelesaikan untuk contoh soalan yang pertama. Kalau saya lukis, maknanya 3 ni 3 kek. 1/2 ni 1/2 kita lorik macam tu. Jadi kita belah 2. Yang melorik tu 2/2 lah. Jadi macam ni. Bila kita tulis nombor ayat matematik, dia jadi macam ni. 2, 1 tambah 1, 2. 2. Ni 2/2. Tolak ni 1/2 kan. 1/2. Jadi macam tu lah. Jadilah ayat matematik dan kita boleh selesaikan soalan berkenaan. Jadi jawapannya 2 1/2. Okey, saya bagi lagi satu contoh yang mudah supaya kamu boleh faham. Okey murid-murid, seterusnya kita akan sambung contoh soalan 2. 6 tolak 3/7. 6 ni nombor bulat, tolak nombor pecahan 3/7. Bagaimana kita nak menolak? Yang pastinya kita kena cipta satu nombor pecahan yang boleh lawan dengan nombor pecahan, baru boleh tolak. Kalau setakat nombor bulat je tolak 3/7 dia tak boleh selesai. Jadi macam mana kita nak selesaikan? Langkah pertama ialah kita kena kurangkan 1. Nombor bulat ni apa-apa nombor pun mesti kurangkan 1. Jadi 6 tolak 1 jadi 5. Okay, 5 ni kita tulis dekat tepi, asingkan. Okey, 1 yang kamu kurangkan dia tu jadi nombor 7. Tengok nombor bawah, nombor berapa? 7. Jadi 7/7.
Nilai dia 7/7. Satu yang kamu kurang nilainya 7/7. Kenapa cikgu 7/7? 7/7 ni nilainya 1. 1 tambah 5, 6. Macam tu. Ibaratkan kamu ada satu kek, kamu potong 7, 7 kamu makan. Jadi kamu makan satu kek, betul tak? Kamu ada satu kek, kamu potong 7, 7 kamu makan. Kamu tak bagi orang lain. Jadi kamu makan satu kek. Satu kek tambah 5 kek, 6 kek. Bila ada nombor pecahan, barulah kita boleh menolak 3/7. Nampak? Baru kita boleh tolak. Jadi bila bawah dah sama, kita tolaklah yang atas ni, pengangka. 7 tolak 3, 4/7. Per 7. 5 ni kita ambil letak sebelah. Jadi inilah jawapan dia. Dia jadi nombor bercampur. Dia jadi nombor bercampur. Macam itulah kita nak menyelesaikan soalan yang kedua. Okey, contoh bagi soalan yang ketiga pula ialah 7 tolak 9/13. 7 ni nombor bulat, tolak nombor pecahan 9/13. Apa yang perlu kita buat ialah kita lihat nombor bawah. Nombor bawah dia ialah 13. 7 ni kita kena kurangkan 1. 7 tolak 1 tinggal 6. 6 ni kita tulis dekat tepi lah. Macam biasa lah, 6. 1 yang kamu kurangkan tu nilai dia ikut nombor bawah orang lawan. Jadi 13/13. Kenapa 13/13? Macam saya cakap tadi lah. Tengok nombor bawah 13. Jadi 13/13. Kalau bawah 20, 20/20. Kalau bawah 8, 8/8. Kalau bawah 9, 9/9. Macam tu. Kalau 13/13, macam saya cakap tadi lah, satu biji kek kamu potong 13 kamu makan. Jadi kamu makan satu kek. 1 tambah 6, 7 dapat balik. Macam tu. Jadi 13/13 tolak 9/13. Jadi bawah dah sama kan? Bila bawah dah sama, maka kita boleh tolakkan. 13 tolak 9, berapa jawapannya? 4/13. Bawah tak perlu tolak lah kan? 4/13 dapat macam tu. Jadi 6 tu kita ambil, kita letak sebelah. Ni jawapan dia. Jadi nombor bercampur. Itu cara bagaimana kita menjawab soalan nombor 3. Okey, seterusnya contoh soalan 4. 5 2/3 tolak 2 3/6. Ini melibatkan nombor bercampur, tolak nombor bercampur. Caranya sama je macam kita menyelesaikan pecahan tambah sebelum ni, iaitu kita tahu ini nombor bulat, ini nombor pecahan 2/3. 2 ni nombor bulat, 3/6 nombor pecahan. Jadi cara yang pertama ialah kita tolakkan dulu nombor bulat. Kita tolakkan dulu nombor bulat. 5 tolak 2, 3. Jadi kita buat macam tu lah, 3. Jadi kita ambil nombor pecahan dia, 2/3 tolak 3/6. Okey, yang ini kita seperti biasa yang kita belajar sebelum ni kan. 3 dengan 6, kita lihat nombor bawah tak sama, jadi kita samakan. Sebelum kita samakan, kita kena tengok nombor kecil. Manakah nombor kecil? 3. 3 boleh tak jadi 6? Kita buat CP3. 3 kali 1, 3. 3 kali 2, 6. Dapat 6. Kali apa? Kali 2. Maka 3 kali 2 dapat 6. Atas pun kali 2 lah. Atas bawah masih sama lah. 6 ni tak perlu buat apa-apa lah. Sebab bukan 6 yang nak jadi 3. 3 yang nak jadi 6. Jadi 3 yang kena darat 2 dapat 6. Kan? Jadi kita selesaikan. Sama macam tambah juga kita belajar sebelum ni. Kita selesaikan. Jadi 2 tambah 2, 4/6 tolak 3/6. Okey, tengok bawah dah sama. Bila bawah dah sama, baru kita boleh tolak atas, iaitu nombor pengangka kita boleh tolakkan. 4 tolak 3, 1 lah per 6. Okey, 3 ni kita tulis tepi lah. Okey, jadi itulah jawapan dia. Jadi nombor bercampur. Itulah cara bagaimana kita menyelesaikan soalan yang keempat. Okey, seterusnya kita tengok contoh soalan yang kelima.
6 3/4 tolak 4 2/3. 6 ni nombor bulat, 3/4 ni nombor pecahan, 4 ni nombor bulat, 2/3 ni nombor pecahan. Langkah pertama ialah kita menolak nombor bulat. 6 tolak 4. 6 tolak 4, 2 lah. Kita tulis tepi. Jadi kita ambil nombor pecahan dia, 3/4 tolak 2/3. Itu nombor pecahan dia. Lepas tu kita tengok bawah. Bawah tak sama. Bila tak sama, tak boleh tolak. Apa yang perlu kita buat ialah kita cari nombor yang paling kecil kat bawah. 3. 3 boleh jadi tak 4? 3 boleh tak jadi 4? 3 kali 1 kali 1, 3. 3 kali 2, 6. Tak dapat kan? Tak dapat. Bila tak dapat, macam kita buat operasi tambah melibatkan pecahan tempoh hari, iaitu mata bertentang mata lah. Mata bertentang mata. 3 darab 4, 4 darab 3. 3 darab 4, atas pun darab 4. 4 pula darab 3, atas pun darab 3. Mata bertentang mata. Ingat tak? Mata bertentang mata, suka sama suka. Yang kita ajar, yang saya ajar tempoh hari dalam operasi tambah dalam tajuk pecahan. Okey, jadi kita selesaikan lah. Kita selesaikan 2. Kita selesaikan 2. Lepas tu kita buat sifar 3 lah. Buat sifar 3. 3 kali 3 berapa? 3 kali 3, 9. 3 kali 4, 12. Kita dah dapat. Nampak? Jadi kita selesaikan. 3 kali 3, 9 lah. 9/12. Okey, lepas tu 2 kali 4, 4 kali 2. Buatlah sifar 2 ataupun sifar 4. Kalau sifar 4, 4 kali 1. Kali 1, 4. 4 kali 2, 8. Dapat 8 kali 2 kan. Jadi tolak 8/12. Jadi bawah dah sama. Bila bawah dah sama, baru boleh tolak. 9 tolak 8, 1/12. Kan? Jadi 2 ni kita letak sebelah. Itulah jawapan dia. Jadi nombor bercampur. Tu cara bagaimana kita menyelesaikan soalan yang kelima. Okey, selamat mencuba murid-murid.